Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi muallim harapkan semua sekali murid-murid muallim sihat selalu dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alright. Jadi pada hari ini untuk PDPR kita, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan subjek tafsir Al-Quran dan hadis. Okay, dalam subjek ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk adab masuk ke rumah. Okay, adab apa yang kita kena buat. Jadi sebelum ini ustazah kamu ataupun ibu sendiri telah memberi tugasan kepada anda semua untuk faham dan baca dulu berkaitan dengan surah An-Nur ayat 27 sehingga 28. Jadi dia ada mafhum dan dia ada bacaan sikit, dan kita ada pecahan-pecahan setiap ayat tu. Dia ada maksud dia sekali. Okay, itu terpulang pada anda, nanti tugasan kita akan buat. Okay, jadi itu sebelum kita mengenali keseluruhan ayat ini, muallim dah senaraikan 4 perkara, 4 benda lah dalam tajuk ini sendiri. Yang pertama, kita nak kenal dulu asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat Quran. Kenapa ayat ini diturunkan? Setiap ayat Quran dalam Quran ni diturunkan mesti ada sebab. Bukan diturunkan hanya saja-saja, tak. Tapi mesti ada sebabnya. Okay, pertama, asbabun nuzul atau sebab turun. Yang kedua, tafsir ayat tu. Kenapa tafsir Quran tu ditafsirkan? Yang ketiga, adab berziarah. Dan yang keempat, hukum berkenaan memberi salam. Berkaitan memberi salam. Okey. Sebelum tu kita akan tengok kepada bahagian yang pertama, iaitu asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya ayat ni. Okey. Punca sebabnya ayat Quran diturunkan ni secara ringkas lah. Kalau nak baca pun kita pun tengah-tengah hari buta ni, siapa nak dengar kan? Tapi secara ringkasnya turunnya ayat Quran ni kerana ada seorang wanita ni berjumpa dengan Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia berjumpa pada Nabi, wahai Nabi Allah, iaitu wahai Rasulullah, aku ingin mengadu kepada kamu. Rasulullah pun tanya, apa yang kamu ingin mengadukan itu? Ini bahasa secara ringkasnya lah. Wanita pun kata, aku tidak selesa sebab ada orang masuk ke rumah aku tanpa meminta izin. Dia masuk je rumah. Sebab orang Arab ni memang dia memang tak heran pun, dia tak kisah pun masuk di rumah orang tu. Jadi wanita ni berasa malu lah, sebabnya kat dalam rumah kita punya orang kata aib kita punya aurat kita apa semua ni kita nak jaga. Maksudnya kita dalam rumah ni lah tempat untuk kita bebas. Jadi sebabnya turun ayat ni berpunca daripada ini. Maksudnya perempuan ni tak selesa lah. Dia nak buka tudungnya, dia nak orang kata bersantai dalam rumah, tiba-tiba ada orang masuk. Jadinya maka Allah menurunkan ayat Quran ini untuk menjelaskan dan memberitahu kepada umat Islam bahawa setiap kita ada adab untuk kita menghormati rumah orang itu sendiri. Okay. Jadi itu secara ringkas lah sebab nuzul dia. Sebab kalau kita nak baca ni agak panjang sebenarnya, tapi secara ringkas je. Okay. Untuk seterusnya tafsir tafsir ayat ni. Okey, sebenarnya penekanan dia memang syarahan dia tu panjang. Disyarahkan tu secara panjang, secara menyeluruh. Tapi muallim nak ringkaskan, sebenarnya dia nak tekankan pertama adab, yang kedua akhlak. Okey, adab kita bila kita datang ke rumah orang, hatta pun rumah makcik kita ke, rumah abang saudara kita ke, abang kita sendiri pun sekalipun, kita mesti ada adabnya. Kita tak boleh terjah terus, kita tak boleh buat itu rumah aku, suka hati aku nak keluar masuk ke, itu nampak kau. Tak boleh. Jadi kita kena ada adab. Adab dia macam mana, kita kena hormati. Jadi kita akan masuk nanti ada adab dia, yang kita ada adab berziarah tu sendirilah. Okay, right. Jadi ini habis untuk tafsiran. Dua saja tafsiran ni. Apa yang dia nak katakan tafsiran? Yang pertama akhlak, yang kedua adalah adab. Itu ataupun benda perkara yang paling utama. Okay, jelas Okay, habis. Kita tengok kepada adab berziarah. Okey, adab berziarah ni muallim bacalah sikit. Bacalah sikit Okey, yang pertama adalah pilih waktu dan keadaan yang sesuai. Pilih waktu nak datang rumah orang, takkanlah tengah hari buta. Assalamualaikum. Saya nak masuk rumah ni boleh ke tak? Dah lah orang tua tengah tidur kan, takkan kita nak terjah pula. Tak baik. Tapi kita kena tahu waktu. Waktu rehat janganlah datang rumah orang tu. Biarlah dia rehat dulu kan.
Datang waktu yang orang kata waktu-waktu macam pagi tu pun pukul apa? Pukul 9, pukul 10 ke. Petang tu pun datang pukul 5, pukul 6 ke. Waktu-waktu orang-orang yang orang kata waktu yang sesuai. Jangan main terjah je. Okay, ingat. Tengok pada waktu dia dan tengok pada masa yang sesuai. Okay. Yang kedua adalah jangan bertentangan dengan pintu rumah semasa memberi salam. Jangan membelakangi pula kan. Orang buka pintu nampak punggung kita. Orang buka pintu tengok belakang kita. Tak ada adab. Jadi ini biar kita muka kita. Buka pintu. Dengar muka kita dulu. Okay, right? Itu yang penting. Yang ketiga adalah meminta izin dengan cara yang lemah lembut. Jangan, "Woi, Semah, aku nak masuk rumah kau, boleh tak?" Nanti macam tu pula. Jadi kita minta izin. "Cik Semah, saya nak masuk rumah. Makcik boleh izinkan saya?" Minta izin. Walau itu pun makcik kita ke saudara kita, sepupu sepapat kita pun sekalipun, yang penting bila masuk perlu meminta izin dengan perkataan lemah lembut. Lemah lembut lah, janganlah kasar-kasar. Jangan terlebih lembut pula "Boleh masuk tak rumah saya ni?" Jangan tu pula kot. Okay. Yang penting lemah lembut, cakap tu dengan penuh sopan santun. Okey, seterusnya yang ketiga, yang keempat, memelihara pandangan mata daripada melihat sesuatu yang tidak perlu. Dah masuk rumah orang tu, sibuk nak terjah masuk bilik orang, tengok apa dalam rumah bilik dia tu. Lepas tu tengok anak dahara orang tu pula. Tengok pula gambar-gambar yang ada aurat orang tu. Tak perlu pun. Cukup jaga mata kita, walaupun itu rumah saudara kita sekalipun. Ingat, tafsiran dia kata tadi apa? Adab dan akhlak perlu dijaga. Ingat, adab dan akhlak tu kita perlu jaga. Penting. Okay, jadi 4 perkara saja yang muallim tekankan. Yang pertama tadi, kita kena pilih dan tentukan pada waktu yang sesuai. Yang kedua, jangan belakangkan badan semasa memberi salam. Yang ketiga, meminta izin dan dengan cara yang lemah lembut. Lepas tu yang keempat, memelihara pandangan mata daripada melihat sesuatu yang tidak sepatutnya. Tidak perlu pun tak payah tengok. Okay, 4 je, tak payah banyak-banyak. Okay, bukan ingat pun sebenarnya. Okay. Right, lepas tu hukum berkaitan memberi salam. Okay. Hukum memberi salam adalah sunat. Lafaz salam yang ialah Assalamualaikum sepatutnya. Bukan Assalamualaikum. Jadi kena lengkap Assalamualaikum, ataupun nak penuh lagi, baik lagi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kan. Jadi itu contohnya. Jadinya salam ni sebenarnya hukum ni, kenapa kita kena memberi salam? Kita pertama kita nak mendoakan orang tu. Kita nak mendoakan orang rumah dalam tu. Dan dalam sesama kita nak menunjukkan kita punya adab kita dan akhlak kita sebenarnya. Itu sebenarnya hukum yang menunjukkan. Hukum dia sunat. Jadi kita kena ada adab. Islam ni sebenarnya adalah agama yang sangat mementingkan adab. Mementingkan sopan santun, mementingkan orang kata akhlak tu. Jadi kita jangan mensia-siakan. Walaupun kita kecil lagi, walaupun kita dalam keadaan yang kata biasa je, tapi tak jadi masalah, kita kena belajar daripada awal. Okay, jadinya pada hari ini kita kena belajar lah. Muallim dah jelaskan, jangan lupa lakukan, amalkan dalam kehidupan masing-masing. Okay, jadi keseluruhannya adalah pengajaran. Pengajaran daripada cerita dan ayat Al-Quran ini adalah sebenarnya adab dan akhlak perlu dijaga sebelum kita nak menziarahi rumah orang dan kita nak datang ke rumah orang. Jangan terjah. Ingat, itu adalah adab Islam. Orang yang tidak ada adab, orang yang tiada akhlak, itu bukan golongan ataupun perkara yang Allah suka. Bukan Allah suka je, malah manusia pun tak suka kita. Jadi jaga akhlak tu. Itu pengajaran yang paling penting. Dan yang kedua, pengajaran dia adalah kita sentiasa menunjukkan sifat yang baik. Kerana apa? Bila kita menjaga adab, orang akan respect dengan kita, orang akan hormat kita. Okey? Jadi itu sahaja perbincangan ataupun pengongsian muallim pada hari ini berkaitan dengan tajuk adab masuk ke rumah. Jadinya nanti muallim akan bagi lembaran kerja, jangan lupa siapkan dan buat. Okey? Baik, itu sahaja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.